Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Mastura. Hari ini saya akan membentangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Terlebih dahulu, mari saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Izzah Balkis binti Mat yang berangka giliran 2024-24-2310098 kursus CPPP 1092 yang diajar oleh Puan Mastura binti Karimuddin dan tugasan ini dihantar pada 7 Mac 2025. Ini adalah soalan pentaksiran berterusan tugasan 2 yang saya dapat. Okey, ini adalah senarai isi kandungan yang saya akan bentangkan pada hari ini, iaitu pengertian, konsep, aspirasi, hala tuju, sasiah guru cemerlang, etika keguruan, budaya kerja KPM, implikasi, kesimpulan dan juga rujukan. Terlebih dahulu, mari kita mengenali pengertian. Pendidik memainkan peranan penting dalam membentuk guru berjiwa pendidik yang kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi. Guru-guru yang memiliki kompetensi ini akan mengajar dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang kita kenali sebagai PDPC. Dan ini memberikan tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan tanggungjawab dan menjadi suri teladan untuk membentuk pelajar yang unggul. Melalui pendidikan yang komprehensif, guru dapat menguasai kemahiran mengajar dengan berkesan serta memupuk nilai-nilai murni dan membentuk sasiah diri yang teguh, selaras dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Ini adalah konsep guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah kompetensi dalam pelbagai aspek. Guru seharusnya memiliki kompetensi dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi untuk melaksanakan pengajaran yang efektif. Yang kedua ialah pendekatan kasih sayang. Memberikan tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang untuk membina hubungan positif dengan murid. Apabila kita mempunyai hubungan yang baik dengan murid, murid itu akan lebih selesa dan terbuka dengan kita apabila kita mengajar. Yang ketiga ialah penggunaan pelbagai strategi pengajaran. Mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran dan pemudahcaraan iaitu yang dikenali sebagai PDPC untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid yang berbeza. Sebagai contoh, guru kini pada masa kini menggunakan kuizis ataupun Kahoot untuk menarik perhatian murid-murid untuk menjawab soalan. Yang terakhir ialah tanggungjawab profesional. Guru perlulah bertindak dengan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Guru seharusnya mempunyai sifat adil dan juga tanggungjawab dalam diri mereka supaya murid-murid dapat supaya guru sentiasa dihormati di khalayak orang ramai, termasuklah di kalangan ibu bapa dan juga murid-murid. Ya. Seterusnya ialah aspirasi. Aspirasi yang pertama ialah akses. Ia menjaminkan setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang mendapat peluang pendidikan yang sama. Tidak kisahlah kanak-kanak itu berasal daripada luar bandar ataupun di bandar, kesemua kanak-kanak berhak mendapatkan pendidikan yang selari dan sama tanpa mengira faktor latar belakang seseorang murid tersebut. Yang kedua ialah kualiti, menyediakan pendidikan kualiti tinggi untuk memastikan kejayaan murid. Sesuatu guru itu perlulah mempunyai kemahiran dan juga ilmu pengetahuan yang tinggi untuk memastikan pendidikan yang diberikan kepada murid itu berkualiti tinggi dan bagus serta murid dapat faham apa yang cuba diajarkan. Yang ketiga ialah perpaduan. Kita dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid melalui pendidikan. Sebagai contoh, guru boleh melakukan kerja
melakukan seperti kerjasama, membuat sekumpulan murid untuk bekerjasama dan melakukan satu tugas tanpa mengira kaum. Yang keempat ialah equity, memberikan pendidikan terbaik kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Tidak kisahlah seseorang murid itu miskin, kaya ataupun sederhana, semua murid berhak mendapat pendidikan yang sama. Yang terakhir ialah kecekapan, mengoptimumkan penggunaan sumber dalam sistem pendidikan. Pada masa kini, guru perlulah pandai menggunakan semua sumber supaya kita dapat memberikan kita dapat mengoptimumkan pengajaran kita supaya murid dapat faham apa yang kita ajari. Yang seterusnya ialah hala 7. Hala 7 pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik merangkumi beberapa aspek penting seperti kualiti pendidikan di mana guru berperanan memastikan setiap murid menerima pendidikan berkualiti tinggi bagi mencapai kejayaan akademik dan sahsiah. Selain itu, aspek equity memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang terbaik tanpa mengira latar belakang murid tersebut agar tiada yang ketinggalan. Guru juga perlu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid untuk melahirkan generasi yang mampu menyumbang kepada keharmonian negara. Dari segi kecekapan, guru harus menguasai kemahiran pedagogi serta teknologi digital bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, guru berjiwa pendidik berperanan sebagai pemimpin untuk membimbing murid serta rakan sejawat ke arah kecemerlangan pendidikan. Seterusnya, mari kita pergi ke sahsiah guru cemerlang. Yang pertama, bagi sejarah pendidikan, sahsiah guru cemerlang dalam sejarah pendidikan dan jiwa pendidik merangkumi beberapa aspek penting. Antaranya ialah guru perlu menghayati sejarah pendidikan bagi memahami evolusi dan perkembangan pendidikan negara serta menghargai usaha terdahulu dalam pengajaran. Mereka juga berperanan dalam memupuk keharmonian dan perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang latar belakang sosio-budaya tanpa mengira murid tersebut ialah Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban dan lain-lain lagi. Kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan di Malaysia juga memupukkan semangat perpaduan dalam diri setiap rakyat Malaysia. Selain itu, penguasaan bidang pengajian profesional seperti falsafah pendidikan, psikologi pendidikan dan sosiologi pendidikan amat penting untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Guru cemerlang juga perlu menjunjung tinggi etika keguruan serta mengamalkan budaya kerja yang produktif dan proaktif selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua ialah bagi falsafah pendidikan, seseorang guru itu perlulah mempunyai kepribadian yang terpuji. Seseorang guru itu perlulah memiliki sahsiah yang baik, berpegang teguh kepada etika perguruan dan menjadi teladan kepada pelajar supaya guru itu sentiasa dihormati di khalayak orang ramai. Yang kedua ialah komitmen terhadap pembangunan sahsiah murid. Guru berperanan sebagai pembimbing yang membentuk sahsiah dan pekerti mulia dalam kalangan murid. Guru bukan sahaja mendidik dan mengajar, tetapi guru juga menjadi sebagai ibu angkat di sekolah dan mereka juga berperanan menjadi sebagai seorang pembimbing untuk membentuk sesebuah murid tersebut kerana seseorang murid tersebut merupakan kain yang putih. Kita sebagai gurulah mencorakkan murid tersebut kepada perkara-perkara yang baik dan membentuk sahsiah-sahsiah yang baik. Yang terakhir ialah pemupukan perpaduan, mampu memupuk keharmonian dan perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang latar belakang tanpa mengira murid tersebut beragama Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan lain-lain lagi. Guru perlulah memastikan semua murid itu bekerjasama dan bersatu padu.
Seterusnya ialah psikologi pendidikan. Yang pertama ialah pengetahuan dalam bidang pengajian profesional. Guru cemerlang seharusnya memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang seperti sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi ataupun antropologi pendidikan dan pendidikan perbandingan. Penguasaan dalam bidang-bidang ini membantu guru memahami konteks dan perkembangan pendidikan secara holistik. Apabila guru itu memahami sejarah pendidikan, guru tersebut akan memahami kita sejak daripada era sebelum kemerdekaan, kita punya pendidikan semakin meningkat di era zaman kini. Yang kedua ialah etika keguruan. Memiliki etika kerja yang tinggi termasuk integriti, kejujuran dan tanggungjawab adalah salah satu ciri utama sasiah guru cemerlang. Etika ini memastikan guru menjadi teladan yang baik kepada pelajar dan masyarakat. Yang ketiga ialah budaya kerja cemerlang. Mengamalkan budaya kerja positif seperti komitmen terhadap tugas, kerjasama dengan rakan sekerja dan inovasi dalam pengajaran serta meningkatkan kualiti pendidikan yang disampaikan. Yang keempat ialah keseimbangan dalam emosi dan kesabaran. Guru yang cemerlang mampu mengawal emosi dan menunjukkan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi pelbagai situasi, memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Sebagai yang kita tahu, pekerjaan guru ini merupakan sesebuah pekerjaan yang memerlukan kesabaran yang tinggi kerana kita sebagai seorang guru, kita perlu melayan semua perangai dan juga juga perlu membentuk murid ke sasiah yang lebih baik. Dengan membentuk murid itu, pelbagai dugaan dan masalah yang perlu kita hadapi. Tetapi guru tersebut perlulah sentiasa bersabar dan mengawal emosi bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, dan guru tersebut perlulah berjaya mengawal emosi mereka bagi memastikan murid itu tidak dibentuk dengan cara yang salah. Yang terakhir ialah kompetensi pedagogi terkini. Guru perlulah menguasai strategi pengajaran dan pemudahcaraan yang dikenali sebagai PDPC yang terkini membolehkan guru menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan dan relevan kepada pelajar pada masa kini. Seterusnya ialah sosiologi pendidikan. Yang pertama ialah guru perlulah mempunyai pemahaman mendalam terhadap sejarah pendidikan. Guru cemerlang perlulah memahami evolusi pendidikan negara dan menghayati sejarahnya yang membantu mereka menghargai konteks perkembangan sistem pendidikan semasa. Apabila kita melihat sejarah pendidikan di Malaysia, apabila kita melihatnya, perkara yang tidak elok kita perlulah tinggalkan dan menambah baik pulihkan kepada sistem pendidikan pada masa kini. Tetapi sekiranya perkara itu perkara yang bagus dan dapat membentuk murid dengan lebih baik, kita perlulah mengekalkan perkara tersebut. Yang kedua ialah guru tersebut perlulah mempunyai keupayaan memupuk keharmonian dan perpaduan. Mereka berperanan dalam memupuk keharmonian dan perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang latar belakang sosio budaya dan kepercayaan selaras dengan prinsip sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang ketiga ialah sifat amanah dan integriti. Guru cemerlang yang bersifat amanah dalam mendidik, menyampaikan maklumat yang benar dan menjadi teladan kepada murid dalam aspek akhlak dan disiplin. Apabila kanak-kanak ini bagaikan suatu kain putih, kita sebagai guru perlulah menjadi contoh kepada murid, dan kita sebagai guru juga perlu mencorakkan murid tersebut menjadi teladan yang baik dan menjadi murid-murid yang berguna pada masa akan datang. Yang keempat ialah komitmen terhadap pembangunan profesional. Mereka sentiasa berusaha meningkatkan kompetensi diri melalui pembelajaran berterusan dan adaptasi kepada perubahan dalam bidang pendidikan. Yang terakhir ialah kemahiran komunikasi yang efektif. Guru cemerlang mampu berkomunikasi dengan jelas dan berkesan, memudahkan
mengasahkan pemahaman murid dan interaksi positif dalam bilik darjah. Setiap murid dan setiap darjah mempunyai tahap penguasaan bahasa yang berbeza. Apabila guru tersebut berada di kelas yang muridnya mempunyai tahap penguasaan yang rendah, guru tersebut perlulah berkemahiran berkomunikasi menggunakan juga tahap penguasaan bahasa yang rendah bagi memastikan pelajar tersebut dapat memahami apa yang cuba disampaikan oleh guru tersebut. Seterusnya ialah perbandingan pendidikan Malaysia dan global. Bagi peringkat Malaysia, bagi peringkat berakhlak mulia, guru di Malaysia memiliki integriti tinggi, mematuhi nilai dan etika keguruan serta menunjukkan sikap sabar, adil dan berdisiplin. Yang kedua ialah berketerampilan dan profesional. Guru yang mempunyai sasiah terpuji, berketerampilan dan patuh kepada etika perguruan dan perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap keperluan murid menjadi teladan kepada warga pendidik yang lain. Dengan bersikap profesional, setiap guru apabila di sekolah, mereka mempunyai seragam pakaian mereka yang tersendiri. Mereka perlu berkasut bertumit tinggi, berkasut hitam dan berkulit. Manakala mereka juga sebagai seorang guru perempuan, mereka perlu memakai baju kurung dan bertudung yang mempunyai berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan bagi menunjukkan profesional dalam seseorang guru tersebut. Yang terakhir ialah bertanggungjawab dan amanah. Guru yang melaksanakan tugas dengan dedikasi, ikhlas dan sentiasa responsif terhadap perubahan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Manakala di peringkat luar negara, bagi etika dan moral di luar negara, guru mempunyai etika dan moral yang tinggi. Guru di luar negara menunjukkan sikap berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin dan bermoral menjadi contoh teladan kepada pelajar. Yang kedua ialah berpengetahuan luas dan kompeten. Guru yang sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif dalam proses pengajaran. Seorang guru tersebut perlulah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan mereka supaya mereka dapat mencurahkan lebih lagi ilmu kepada murid-murid. Sebagai contoh, guru yang mempunyai tahap pembelajaran seperti sarjana muda, mereka boleh meningkatkan tahap pembelajaran mereka seperti kepada sarjana ataupun kepada doktor falsafah. Yang terakhir ialah kemahiran kaunseling. Guru yang memiliki kemahiran kaunseling untuk membantu pelajar menangani isu emosi, sosial dan akademik serta berperanan sebagai ejen perubahan. Kita perlulah sentiasa memerhatikan anak murid kita berdasarkan mereka punya perangai dan juga tindakan supaya kita dapat memastikan pelajar tersebut dalam keadaan yang baik ataupun mereka mempunyai masalah. Jika mereka mempunyai masalah, kita sebagai seorang guru perlulah membantu pelajar tersebut menangani masalah tersebut. Yang seterusnya ialah etika keguruan. Yang pertama ialah tanggungjawab profesion. Guru hendaklah memberikan perkhidmatan yang terbaik, meningkatkan profesionalisme secara berterusan, menjaga imej profesion dan mengamalkan integriti secara accountability tinggi. Yang kedua ialah tanggungjawab terhadap murid, mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid, bersikap adil tanpa mengira latar belakang dan menjaga kerahsiaan maklumat secara peribadi. Apabila kita mengajar sesebuah kelas tanpa mengira murid tersebut beragama apa, budaya apa, kaum apa, kita sebagai guru perlulah sentiasa berlaku adil dan saksama dan juga kita perlulah mempunyai sifat equity dalam diri kita.
Okey, seterusnya ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa atau penjaga. Kita sebagai guru perlulah mewujudkan kerjasama yang baik dengan ibu bapa atau penjaga bagi memastikan supaya dapat memberikan maklumat tepat mengenai perkembangan murid dan menghormati aspirasi mereka dalam pendidikan anak-anak. Ini bagi memastikan juga ibu bapa atau penjaga sentiasa tahu tentang perkembangan anak mereka, bahawa anak mereka dapat memahami apa yang kita cuba ajarkan semasa di dalam kelas, bahawa anak mereka memahami ataupun tidak. Jika mereka tidak memahami, ibu bapa dapat mencari jalan penyelesaian untuk bagi pelajar tersebut memahami, seperti mengambil kelas tuition tambahan di luar. Yang terakhir ialah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Memupuk kerjasama dengan masyarakat dalam bidang pendidikan, menghormati adat istiadat dan berperanan aktif dalam pembangunan masyarakat serta negara. Seterusnya ialah budaya kerja KPM. Yang pertama ialah etika kerja cemerlang. Kita sebagai guru perlulah memberi penekanan terhadap tata cara dan etika kerja yang melibatkan sifat rajin, gigih, kreatif, inovatif, semangat kerjasama, kerja berpasukan, integriti dan juga disiplin yang terakhir. Yang kedua ialah kita perlulah memenuhi standard Guru Malaysia 2.0. Secara ringkasnya kita panggil sebagai SGM 2.0. Dokumen ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi meningkatkan mutu perkhidmatan profesion keguruan serta memastikan guru mencapai kualiti yang ditetapkan supaya guru ini sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara serta sentiasa dihormati oleh masyarakat. Yang ketiga ialah amalan guru penyayang. Bagi menggalakkan guru menjiwai amalan penyayang sebagai budaya kerja, menginsafi bahawa kehadiran murid membawa rahmat kepada sekolah dan dapat mewujudkan persekitaran yang positif. Apabila kita menunjukkan kasih sayang kepada murid-murid kita akan sentiasa selesa dan kita akan sentiasa semakin rapat dengan kita, dan serta bagi dapat juga mengeratkan hubungan silaturahim antara guru dan juga pelajar. Yang terakhir ialah pematuhan kepada etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru perlu mematuhi etika kerja yang ditetapkan oleh KPM, termasuklah kod etika guru dan juga standard Guru Malaysia, untuk memastikan guru ini memiliki etika yang baik dan juga berkualiti tinggi. Implikasi dalam guru berjiwa pendidik ini, kita dapat melahirkan modal insan berkepimpinan. Guru dengan jiwa pendidik dapat membentuk pelajar yang memiliki ciri-ciri kepimpinan dan mampu menyumbang kepada negara. Apabila kita menjadi contoh kepada pelajar, pelajar tersebut akan cuba mengikuti ciri-ciri kepimpinan kita. Dan daripada ciri-ciri kepimpinan itu, kita terdapat mewujudkan sekolah yang sejahtera dan harmoni. Yang kedua ialah pencapaian objektif pengajaran. Guru dapat mencapai objektif mata pelajaran yang diajar dengan lebih berkesan. Guru sebelum memulakan sesuatu kelas, guru perlulah melakukan RPH, rancangan pengajaran harian, dan melakukan BBM iaitu bahan batu mengajar, bagi memastikan murid-murid dapat memahami apa yang cuba kita ajari kepada mereka, serta dari situ juga kita dapat menarik minat murid untuk belajar, terutamanya pelajar di kelas belakang ataupun pelajar yang mempunyai tahap penguasaan bahasa yang rendah. Maafkan saya. Yang ketiga ialah pembentukan peribadi yang seimbang. Guru yang berjiwa pendidik dapat membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan sahsiah.
Perkara ini disebut juga dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Yang keempat ialah peningkatan profesionalisme. Guru berusaha memperbaiki diri secara berterusan dalam tugas mengajar dan membimbing murid-murid. Kita sebagai guru, apabila kita mengajar, kita perlulah analisis pengajaran kita. Kita perlu mengetahui bahawa murid-murid kita ini faham ataupun tidak apa yang kita cuba ajarkan. Jika mereka faham, kita kekalkan cara pengajaran kita. Tetapi jika mereka kurang fahami apa yang kita cuba sampaikan, kita cuba untuk tambah baikkan kita punya cara pengajaran seperti bagi menarik perhatian mereka untuk belajar, kita boleh menggunakan aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot untuk bagi menarik perhatian mereka untuk menjawab soalan. Selain itu, kita juga boleh mencipta bahan bantu mengajar yang dapat menarik perhatian murid supaya murid-murid itu dapat tertarik apa yang kita akan pelajari, apa yang kita cuba ajari kepada mereka. Yang terakhir ialah penggunaan teknologi dalam pengajaran. Guru menggunakan pengetahuan, kemahiran dan teknologi untuk mencetuskan pembelajaran dan kreativiti murid. Kita kini sebagai guru pada zaman kini, teknologi sekarang berada di mana-mana tempat dan sekarang ini teknologi hanya berada di hujung jari. Sekiranya kita mahu menanyakan murid soalan, kita boleh menggunakan ChatGPT untuk menanyakan murid soalan. Jika kita mahu menjawab bersama-sama dengan murid untuk memberikan murid soalan, kita boleh juga menggunakan Quizizz ataupun Kahoot. Manakala yang lain juga bagi berinteraksi secara maya dengan murid, kita boleh menggunakan Google Meet. Dan yang terakhir, sekiranya kita mahu berikan pelajar kerja sekolah, kita juga boleh menggunakan Google Classroom bagi mengelakkan dari situ kita dapat menjimatkan masa mereka. Okey, secara kesimpulan yang saya boleh buat di sini, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada 2013 hingga 2015 menekankan kepentingan inovasi, kreativiti dan penguasaan teknologi dalam kalangan pendidik. Guru berjiwa pendidik perlu menjadi teladan dalam meningkatkan perpaduan di sekolah, menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk mencetuskan pembelajaran yang kreatif serta bersikap peka dalam memastikan setiap murid diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pada peringkat yang tertinggi. Pada pendapat saya, PPPM 2013 hingga 2025 ini ada setengah daripadanya tercapai. Antaranya ialah guru kini menggunakan teknologi untuk mencetuskan pembelajaran yang kreatif. Dari menggunakan teknologi ini kita dapat menjimatkan masa dan juga kita juga dapat menjaga alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan kertas. Kerana sekiranya guru itu memberikan, sebagai contoh, guru itu memberikan soalan dalam kertas, pelajar akan anggap soalan itu ialah perkara yang membosankan dan daripada situlah pelajar akan mula rasa bosan untuk belajar. Tetapi kini guru memberi soalan secara bentuk dalam maya di dalam Google Classroom, dalam Quizizz, dalam Kahoot. Di situ saya boleh nampak peningkatan pembangunan pendidikan Malaysia kita. Okey. Itu sahaja daripada saya. Ini adalah rujukan yang saya ambil daripada isi-isi saya tadi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.